Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma adat zawjaha wa badat ala ahlihi fahiya janiyatun wa kadzalika mahma kanat sayyi'atal khuluq aw fasidatad din wa mahma adat zawjaha, dan bila perempuan itu menyakitkan hati lakinya, wa bazat ala ahlihi. Bazat ni maknanya bersikap huduh lah, bercakap pesek apa ni, membuat kasar terhadap keluarga laki. Fahiya janiyatun, maka perempuan tadi disebut janiyah, membuat satu jenayah. Para hadirin semua, kita masih duk mengaji mengenai dengan perkara yang kedua belah, iaitu fit talaq, dalam masalah cerai. Kita baca sikit minggu lepas. Cerai ni sebagaimana, cerai isteri ni sebagaimana yang kita baca minggu lepas, iaitu abghadul mubahati ila Allah, satu daripada perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Bendanya benda boleh, tapi dalam boleh dia tu pun Tuhan marah. Artinya setakat yang boleh jangan bercerai. Kira juga, usaha juga jangan jadi berlaku perceraian di antara laki isteri. Itu dia duduk. Kerana dalam hadis sebut apa namanya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Faraj maknanya hubungan kita laki isteri ni sebelum daripada kita menikah, memanglah kita dengan dia ni haram. Haram ni bukan sekadar tidur sekali jadak, tengok menengok pun haram. Apa ni, wa yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Bila orang laki-laki tengok pada orang perempuan yang perempuan tu belum jadi isteri dia, tidak boleh kita tengok dengan cara cerlong, dengan cara bui mata, tengok terus menerus, tidak boleh. Bahkan kita mesti nak mata kita halak lain, dan pusing muka kita halak lain. Situ dah duduknya. Tiba-tiba bila kita ambil dia dengan cara lillahi ta'ala, dengan ada ijab qabulnya, ada mah kahwinnya, ada saksi yang berapa, maka hak dulunya haram selama ini tu jadi halal. Dah molek dah perempuan yang dulunya haram, tak kita usahakan tidur sekali, nak kecek, nak tengok pun haram, lah ni jadi halal, pas kita nak balik jadi haram pula, kita dengan dia nak bercerai panggil, sangat-sangatlah tidak molek, dah sangat-sangatlah tidak bersabar. Oleh yang demikian, seboleh-boleh bila kita berkahwin, jangan sekali-kali berlaku perceraian. Sebab itulah dia kata abghadul halali ila Allah at-talaq. Cuma kata dia, cerai ni kita belajar itu boleh juga sekiranya tak timbul masalah sakit menyakit. Jangan ada satu sama lain sakit apa ni menyakitkan, ketika tu bolehlah apa nama ni cerai. Kemudian kata dia sambung hari ni pula, malam ni pula, wa mahma adat zawjaha. Bila perempuan itu menyakitkan hati tok lelaki, sama ada menyakit tu dari segi perkataannya, dari segi layanannya, dari segi tikah laku perangannya, menyakitkan hati tok lelaki, ataupun wabazat ala ahli, dan bersikap kasar dengan anak buah tok lelaki, dengan moknya tok lelaki, dengan ayahnya tok lelaki, dengan anak tiri tok lelaki, dia buat benda tak molek. Fahiya janiyatun. Ketika tu sabitlah perempuan ni perempuan yang membuat jenayah. Makna cara apa ni, peluang untuk tok lelaki mikir masalah cerai tu boleh dah tu. Sekiranya perempuan tu buat khianat pada tok lelaki, buat menyakitkan hati tok lelaki dengan cara dia buat ke tok lelaki secara terus, ataupun dia buat sambil-sambil dia buat khianat ke tok tua misalnya. Ketika tu ada hak bagi tok lelaki ni mikir masalah cerai. Artinya bila seorang perempuan jadi isteri satu orang lain, dia tidak boleh layan tok lelaki seorang je. Dia tidak boleh tumpu perhatian dia kepada tok lelaki saja. Bahkan tok lelaki pun dia kena tumpu, dan keluarga balik tok lelaki pun dia kena tumpu juga. Sekurang-kurangnya orang panggil tok tua. Habis tak ada sangat tok tua tu dia kena layan sama. Jangan duk kira nak baik dengan tok lelaki je, tok tua tak peduli, tok tua jantan, tok tua pino dia tak peduli, itu tak betul. Itu bukan cara Islam. Kerana tok tua ni moknya tok lelaki dia, ayahnya tok lelaki dia. Jadi oleh yang demikian pada perempuan yang soleh, dia mesti ambil padu kedua. Itu. Dan begitu juga balik tok lelaki ni pula. Balik tok lelaki ni jangan duk kira bini dia buat baik ke dia seorang aja.
walaupun dia tahu bini dia tak peduli kepada ayah dia, tak peduli kepada mak dia, itu orang panggil tok laki lagu ni seorang laki yang lebih sayang kepada isteri lebih pada mak pak. Sedangkan mak pak ni walau belah mana pergi uduh pun pak dia tak boleh cerah. Anak ni tak boleh cerah mak pak. Tapi dia boleh cerah bini. Bini dia boleh cerah, mak pak dia tak boleh cerah. Oleh yang demikian dia beri layanan sepenuh pada retina dia. Walaupun dia tahu retina dia buat menyakitkan hati pak dia, mak dia, ini orang panggil anak ia deraka ke pak, sayang pada isteri lebih pada sepatu. Jadi anak ni tok lelaki ni dia kena faham baik-baik bahawa dia buat klik bini seorang ni bukan untuk dia seorang dak, bukan untuk dia beri layanan kepada mak pak dia sama. Sebab itulah timbul pinam menam saksi wali apa semua sekali ni supaya mak pak ni tahu bahawa anak dia ni boleh bini, dan bila pak dia tahu, mak dia tahu anak dia boleh bini, maka dia pun boleh tupai segar hati kata, boleh tupai lega kata, kerana bila boleh menatu artinya anak aku pun dia akan layan, aku sendiri pun dia akan layan juga. Itu cara Islam hubung kait di antara manusia. Baik. Wa in kana al-adha min az-zawji falaha an taftadiya bi badli mali. Sekiranya sakit hati ni pucuk daripada tok lelaki yang jadi buat pucuk, buat puting bini nak marah bini, buat belon ni pucuk mari daripada tok lelaki, falaha an taftadiya bi badli malin, maka boleh bagi seorang perempuan tebuh diri dia dengan cara beri harta. Maknanya nak nanti tok lelaki cerah, dia tak cerah. Nak duduk terus dengan tok lelaki PA uduh. Pan buat guna. Jadi soalnya sekarang mula sekali lagi. Nak nanti tok lelaki cerah, tok lelaki tidak nak cerah. Dia nak tiga pun. Dia nak minta cerah bukan bahasa bini minta cerah. Kerana bini ni tidak duduk tangan dia. Allah Taala tidak beri kuasa kepada retina cerah diri dia. Ketika tu kalau nak bercerah juga nak buat mana? Ketika tu Islam beri peluang pada retina yang teranyanya begitu, iaitu bibadli malin, dengan cara beri harta. Kalau kita kampung panggil tebuh talak. Tebuh talak ni satu daripada cara membolehkan orang puan terlepas daripada kawalan seorang suami. Kerana apa? Kerana suami dia ni belong, walaupun dia taat, walaupun dia baik dengan tok lelaki, tapi tok lelaki bahasa jenis belong, tak cakap nak juga tino ni pun tak gitu kan. Jadi perempuan ni sebagai dia ni hamba Tuhannya beri peluang kepada dia untuk melepas diri daripada tok lelaki yang begini ganas ini, iaitu dengan cara beri harta. Kalau kita panggil tubuh talak. Wa yukrahu lirrajuli an ya'khudha minha akthara mimma a'ta. Baki lagi bila timbul masalah tubuh talak nak tubuh banyak mana, pitih banyak mana nak kena beri. Kata dia makruh bagi tok lelaki ambil daripada isteri dia lebih daripada apa yang dia telah beri. Bininya nak beri banyak mana tubuh talak ni? Jawabnya kata dia gini dulu. Balik orang jatah dia tidak boleh letak lebih daripada belanja hak dia beri. Waktu belanja hak kawan beri ke demo hari tu, hak tok lelaki ni beri ke hotel hari tu banyak mana? Lebih pada tu jangan ambil. Mana kalau kita beri dia 100 riyal, sekat 100 riyal sudahlah. Jangan kat anak bercerah boleh, tapi kena apa dia? Kena beri 200 riyal misalnya. Jangan. Kena ambil, kalau nak ambil tubuh talak juga, ambil sekadar hak kita beri. Baik. Kemudian ada satu hadis mengenai dengan ada setengah-setengah perempuan tu tak ada pasal-pasal minta cerah dengan tok lelaki pada juga. Tok lelaki molek wilayan baik, tok tua berjuruh gitu bini, tapi kadang-kadangnya kena hasut dia berapa, maka dia minta cerah dengan tidak bersebab. Ada juga begitu pun. Satu hadis perlu diingat, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin lam taruh raihatal jannah. Mana-mana perempuan yang minta cerah dari tok lelaki dengan tak ada sebarang sebab, dengan tak ada sebarang sebab yang sah, balik tok lelaki pun tidak kena, balik tok tua pun berjuruh, maknanya sekadar nilaian tok lelaki itu biasa je maknanya. Kalau ada tak kena sikit sebanyak tu perkara biasa, tiba-tiba belah-belah begitu pun dia minta nak cerah juga, maka Nabi kata perempuan ni dia tidak akan dapat idu pun bau syurga. Usahakan nak masuk dalam syurga, nak idu bau jauh-jauh pun Tuhan tidak akan beri. Hidung dia akan sumbat akhirat kelak, Tuhan tidak beri peluang nak bau sedap syurga masuk lubang hidung dia. Usahakan dia nak pergi jenguk tengok, nak pergi makan, nak pergi duduk, nak berapa jauh sekali.
Dengan sebab itulah hubungan di antara laki isteri ni hubungan yang sangat-sangat wa akhadna minkum mitsaqan ghalizah, hubungan yang berupa apa nama ni, perjanjian yang benar-benar kemas. Tidak boleh kita main-main dalam masalah cerai, masalah bini beranak, masalah cerai nikah, tolak cerai pun tak boleh main-main, kerana barang ni barang terlibat dengan agama. Boleh jadi lama-lama kita duk tengok orang hak bahasa pesing, orang hak tidak Islam. Orang yang tidak Islam dia pergi buat perjanjian di mahkamah. Buat perjanjian di mahkamah, buat gapo, kontrak lah kita panggil, kontrak di mahkamah bahawa si laki-laki, si perempuan ni sudah menjadi isteri bagi si laki-laki. Boleh jadi lama-lama kita duk tengok orang tidak Islam ni pergi ke pejabat pendaftaran, ke pergi daftar diri dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang isteri. Boleh jadi lama-lama begitu kita orang Islam ni pun budak muda-muda khususnya duk berasa bahawa benda ni kau biasa. Sebagaimana kita beli kereta sebuah, pergi ke pejabat pendaftaran ke berapa, ambil kad gitu, jadi kereta kita. Kita beli tanah sekeping, pergi ke pejabat rupai tanah, daftar jadi hak kita. Tidak berasa ada satu ikatan agama. Islam tidak begitu. Islam buat hubungan di antara laki isteri ini tidak sebagaimana hubungan kita dengan sekeping tanah. Tidak hubungan kita dengan sebuah kereta. Kereta kita beli kereta orang, kokak jadi hak kita. Beli tanah sekeping, kokak jadi hak kita. Ada pun orang perempuan, kokak jadi hak kita. Tak. Dia ada hubungan agama. Ada pun apa panggil, ada pinam-minam. Lepas tu belum daripada akad nikah tu pula ada baca ikhtibah. Dah ikhtibah ni bakit bokar. Bakit bukan dalam khutbah tu ada ayat-ayat tertentu, ada hadis-hadis tertentu yang diminta sebut oleh juru nikah kepada apa ni, demo saklamin. Amo tidak sebut kata diminta baca dak. Amo tak boleh sebut baca-baca. Diminta sebut. Mana tu email dia kena sebut ayat ni. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, apa ni, ya ayyuhan nasu taqu, apa nama ni, wattaqul apa ni, ittaqullah wal arham, apa tu, apa ayatnya. Maknanya ayat-ayat tertentu yang dibaca, yang disebut oleh tok khatib ataupun tok imam sebelum daripada nikah. Ya supaya hak jantan pun sedar, hak tina pun sedar bahawa kerja mung mamak dengan timuh ni bukan kerja main-main dak. Kerja benda bagi langit ni. Allah Taala wakil bokar jok jam hari tu asal usul manusia daripada darah, daripada mani, daripada darah, patu sorang tak ada londo. Apa ayat tu tak ada satu email kat sini. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ni ayat ni dulu pada juga dia. Ayat ni biasa tu emailnya baca. Ambonya tidak nak suruh baca, nak suruh perdengarkan. Dan kalau boleh selepas daripada kita baca ayat ni kita terjemuh supaya hak jantan ni sedar bahawa dia berkahwin ni bukan supaya beli tanah, supaya beli rumah kita tak. Ada masalah lain lebih pada tu, ada asal usul dia pak bukit buka apa ni, pak langit ijar mana benda ni berlaku. Dengan cara lagu tu hasil daripada kita baca ayat-ayat begini, pak kita bawa pula hadis-hadis tertentu, apa nama ni, akan timbul dalam perasaan anak tuna ni satu perasaan tanggungjawab yang berbentuk kudus, yang berbentuk agama, yang berbentuk tidak kata hubungan ni sekat tanah jadak, bukan naik pak langit ni mana benda ni. Gitu duduk. Jadi dengan sebab tu seorang perempuan yang minta cerai daripada tok lelaki dengan tak ada sebarang syar'i, dengan tak ada sebarang sebab syar'i, kerana boleh jadi kecek dengan Allah mu orang comel setahun ni kali jadi tok lelaki aku boleh duduk tak kereta. Ni lillah dah naik motosikal jadi gapo? Kahwin ni pun ya padahal kan buat kanak dia je, bila cerai dia pun lari perak takut tak nampak mata pun ada juga begitu. Jadi benda-benda beginilah ya apa ni Islam sebut mana-mana perempuan yang minta cerai daripada tok lelaki dengan tak ada sebarang sebab, maka punya dosanya besar akhirat kelak. Allah Taala tidak beri peluang kepada dia hidup bau syurga pun tak boleh. Tu fikir sendirilah maknanya. Kemudian jadi bila timbul masalah nak bercerai juga kerana sebab-sebab tertentu, maka perempuan boleh tebuh talak. Mana cerailah hamba ni abang, lepas pada tu mah kahwin hak abang buya itu hamba sangguplah hantar balik. Ni cicing sorak hak mah kahwin kita itu silakanlah ambil balik, asalkan abang cerai hamba tak apa dah. Itu habis ikhtiar maknanya. Boleh. Dan si laki-laki pula tidak boleh, bahkan dikira makruh, dikira satu benda yang benci, benda yang tidak baik kita ambil daripada perempuan kita, tebuh talak lebih daripada pitih hak kita bagi ke dia jamin-jamin hari tu. Hak mah kahwin orang panggil.
fa inna dhalika ijhafun biha wa tahamulun 'alayha wa tijaratun 'alal budu'. Kata dia kalau mu ambil lebih juga laki-laki ambil lebih harta daripada si perempuan, itu kata dia menyakitkan dia dan memaksa dia cari pitih lebih luar daripada kuasa dia. Wa tijaratun 'alal budu', dan ini merupakan satu perniagaan seks kata orang sekarang. Maknanya kita menikah dengan satu orang, pada duduk tidur dengan dia gitu begini, bahasa puas kan, wa ana lah. Wa ana kata akan nak cerai pitih lah. Cerai kita. Mending bini hak lain pula. Puas isak habis madu tinggal apa saja. Mai pitih akan nak cerai lah. Dia ini satu perniagaan seks orang panggil. Dia bukan bahasa orang Islam ni meniaga benda-benda begitu ke mana. Qala Allah Ta'ala la junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tuan kita ni bawa ayat Quran yang menunjukkan bahawa tebuh talak ni memang benar boleh. La junaha 'alaihima fi maftadat bih, tidak menjadi dosa yang sepasang saklami ini untuk bercerai dan menggunakan tebuh talak. Faraddu ma akhadhathu fama dunahu la'iqum bil fida'i. Ambil balik oleh itu, faraddu ma akhadhathu, maka ambil balik harta yang si perempuan tu ambil daripada kita zaman hari tu, atau ma dunahu, ataupun ambil balik kurang daripada hak kita bui, la'iqum bil fida', memang layak dalam masalah tubuh talak. Mana tubuh talak ni lebih daripada mas kahwin, tak comel benar kalau kita ambil. Kalau kita ambil sama banyak hak kita beri itu pun boleh kira, tapi hak molek sekalinya ambil biar jadi kurang daripada hak kita buat mas kahwin. Mas kahwin 1000, kita kata nak jerakan wah dah 200. Mudah aku cari-cari orang apa ni, tu yang lain pula. Sekadar tu molek tu kata dia. Tapi lebih daripada mas kahwin sangat-sangat tidak molek. Bagaimana dikira barang ni barang yang tidak, si laki-laki yang tidak maruah, yang tidak ada maruah. Fa in sa'alatit talaq bi ghairi ma ba'sin fa hiya athimatun. Oleh itu sekiranya perempuan ni minta juga cerai dengan tidak ada sebarang sebab, maka tu dia kira berdosalah. Habis kata. Thumma liyura'i az-zawju fi at-talaqi arba'ata umurin. Kata dia kalau berlaku juga perceraian, walaupun setakat yang boleh janganlah berjadi cerai, tapi kalau nak bercerai juga, maka balik tu lelaki dia kena jaga 4 perkara. Belum daripada kita nak cerai seorang perempuan, 4 perkara ni kena perhati molek, jangan jadi berlaku. Yang pertama, an yutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yang pertama kata dia kena, kalau nak cerai juga, dia kena cerai orang puan dia ni dalam masa cuci yang dia tidak setubuh. Dalam masa cuci yang dia tidak setubuh. Cuci maknanya masa dia boleh semaya. Masa perempuan kita boleh semaya tidak mari haid. Dan dalam masa cuci ni kita tidak setubuh sekali dengan dia. Ketika tu kau nak bercerai, ketika tu lah molek. Jangan jadi cerai ni dalam masa dia cuci, tapi belum daripada tu kita setubuh dah sekali 2 kali. Pas cerai juga. Tu tak betul kata dia. Kerana bimbang takut bila kita bercerai dalam masa cuci, yang dalam masa tu juga kita setubuh dah sekali 2 kali kita begini, cuma tak mari darah lagi, kita cerai tengah tu, maka boleh jadi waktu persetubuhan kita tu jatuh ke apa orang panggil, jatuh benih. Bila jatuh benih, seesok bila habis ada, dia nak menikah juga tak jadi mana. Bila nak menikah, tahu-tahu benih ada dalam perut. Ketika tu jadi anak siapa? Mu kata anak orang ni, aku kata anak orang ni, akan timbul masalah. Jadi budak ni bila beranak juga, boleh jadi tok laki hak ada lain tidak berasa bahawa budak ni anak dia. Tok laki hak sedia pun dia kata tidak anak aku. Jadi hak tok laki baru pun tidak berasa anak dia, tok laki sedia pun tidak berasa anak dia. Akhir sekali budak ni orang panggil tekutan katin tidak ada penjaga dia yang sebenar. Dan ini memanglah tidak begitu cara Islam. Islamnya bila Islam yang tebal suruh sangat menikah ni kerana apa? Satu daripada sebabnya supaya anak yang akan lahir ni apa ni tentu ada orang nak jaganya, iaitu tok laki dia, pok dia yang jaga dia. Pok dia ni siapa dia? Pok dia ni ialah orang yang benar-benar anak ni jadi daripada benih dia. Jadi nak menentukan budak ni mari daripada benih aku ke benih siapa ke, inilah masalahnya. Dalam masa suci yang kita tidak setubuh lagi, ketika tu teranglah rahim perempuan kita ni kosong daripada sebarang benih. Bila kosong pada benih, ketika tu boleh cerailah. Seesok kalau dia berlaki lain, dia boleh anak, maka jelas dah anak tu bukan anak kita, bukan anak tu laki yang kedua. Dia ketika tu laki yang kedua lah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawal budak ni daripada makan minumnya, daripada perangannya, bertanggungjawab dia sepenuh. Tengok cara penyusunan.
yang dibuat oleh Islam sejak 2000 tahun hari tu lagi. Kalau Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni bahasa jenis, mana kalau Islam ni mari daripada Nabi Muhammad, bukan mari daripada langit. Takkanlah Nabi sebagai seorang orang kampung gitu ya, bukan mengaji di mana dia boleh reti benda-benda begini sekali ni. Lebih laginya waktu dia hidup di Mekah tu, masyarakat Arabnya bercerah macam-macam fashion. Mung cerah cara mung, aku cerah cara aku. Dalam kaluk sibuk, dalam kelang kabut masyarakat Arab yang tidak teratur tu, takkan Nabi Muhammad boleh fikir barang-barang begini yang comel, yang begini. Ya sampai sekarang lagi pun, walau belah mana maju sains teknologi, walau belah bagaimana tinggi manusia dan falsafah pun, manusia sampai sekarang pun akui bahawa barang ni memang betul. Kita nak cerah, mesti cari dalam saat saat perempuan kita bersih dan kita tak setubuh lagi. Dengan tujuan nak jaga budak. Yang keduanya pula, kita tidak dibenar, sikit lagi dia sebut, kita tidak dibenar bercerah dalam dalam masa haid. Fa inna at-talaq fil haid aw at-tuhur alladhi jama'a fihi bid'iyyun haram. Kerana bercerah semasa perempuan kita dalam haid, tahu dia tak boleh sembahyang, cerah juga. Awit tuhril ladzi jama'a fi, atau kita cerah perempuan kita dalam masa dia boleh sembahyang, boleh dalam masa cuci, boleh sembahyang, tapi kita setubuh dah dengan dia sekali dua. Kita kata cerah lagu ni bid'iyun. Cerah ni cerah bid'ah, haram. In kana waqi'an, sekalipun cerah tu berlaku. Cerah tu jatuh. Kalau kita cerah juga dalam masa haid, jatuh. Dan kita cerah juga dalam masa cuci, kita setubuh dah, jatuh. Tetapi kata dia, pertama nyanyi ke dia. Yang keduanya, bila kita cerah perempuan kita dalam masa dia ni, dalam masa dia mari kotor, dalam masa dia tak boleh sembahyang, dah masa dia tak boleh sembahyang ni, kita pun tak boleh setubuh dengan dia, dia pun tak boleh setubuh dengan kita. Ketika tu kalau cerah juga, orang panggil cerah dengan orang panggil dengan emosi, cerah dengan tidak memikir panjang. Dah kita tidak nak dah dia. Bila dia mari kotor tu, kita pun tak tidur sekali dengan dia dah. Kita pun tak ada angin nafsu dengan dia, dia pun tak ada nafsu dengan kita dah. Dia tiba-tiba kita cerah. Arti cerah kita ni dengan emosi, dengan tu hati, tidak dengan akal fikiran dia. Tapi kalau kita cerah dia dalam masa dia suci, dia boleh sembahyang, kita pun tak setubuh lagi, ketika tu kita duk tengah nak. Kita duk tengah nak ke dia pun duk tengah nak kita. Bila-bila tengah nak mari, kalau bercerah juga, arti sengotilah demon ni. Sungguh demon ni tak boleh duduk sekali dah. Kerana cerah ni ugamu tak si. Jadi bila-bila ugamu tak bui pun, kita pun hati kita duk nak pas bercerah juga, artinya kita telah fikir panjang dah. Aku fikir panjang dah. Bahawa aku dengan dia tak hidup sekali dah. Tak rasi, kecek kira pun dia ni payah. Boleh jadi didikan rumah tangga dia lagu lain, didikkan aku lagu lain, didikkan rumah dia boleh jadi pesen orang kaya-kaya. Akunya dengan sebab orang miskin begitu begini, salah aku, orang panggil ambil buat bini ke dia, tak cakap nak kira, tak cakap nak rundim, gapo tak jadi juga. Ketika tu belah-belah dia suci, boleh sembahyang, kita pun nak setubuh dengan dia pun duk tunggu nak setubuh kita. Tapi bila kita cerah juga, arti kita telah buat keputusan panjang lebar dah. Ketika tu tak ada arah lah. Tapi dalam masa dia mari haid, boleh jadi kalau berlaku cerah juga, boleh jadi kita berasa jejek dengan dia jejek dengan kita. Kalau bercerah juga, arti bercerah dengan emosi, dengan turut hati. Dan buat satu perkara dengan turut hati, tak molek. Hak duduknya kena turut akalan, turut fikiran, baru jadi kerja. Turut hati tak betul. Sebab itulah dia minta pada Islam, minta pada kita supaya bila kita nak bercerah, nanti dia suci, bersih, molek, dan kita tak setubuh lagi. Supaya keinginan nak tu ada, bila dah setubuh, sudah tak boleh cerah. Bila dah setubuh tak boleh cerah. Dan Islam tu nak benar, tak boleh cerah, dia tak cerah tu nak benar. Gitu duduk. Cara tu dari segi psikologi tu ada. Lima fihi min tatwil al-iddah. Kata dia pertamanya, bila kita bercerah perempuan dalam masa haid, artinya panjang iddah dia. Hak patut dia berada 3 bulan, jadi lebih pada 3 bulan. Kerana hak 3 bulan ni tunggu cuci dia 3 kali. Pas tambah lagi hak dalam masa dia haid ni, jadi 3 bulan lebih. Sedangkan dia ni memang nak tunggu 3 bulan lebih, nak baru boleh tu lelaki lain ni, menyusahkan dia. Jadi tak seboleh-bolehnya kita jangan cerah perempuan kita dalam masa dia ada. fa in fa'ala dhalika falyuraji'ha hatta tathura thumma tahidha hatta tathura. Nabi kata dalam hadis sebut, kalau mu cerah juga perempuan semasa dia tak boleh sembahyang, maka mu kena rajak dia.
Mu kena rojok perempuan tu. Tak usah fikir panjang lah, mu kena rojok. Jangan waktu habis dah dia jangan. Kena rojok. Lepas pada tu, rojok perempuan. Sudah rojok tu, biar dia suci. Suci, kalau nak cerai juga, jangan setubuh dengan dia. Kalau nak cerai juga, dia duduk 2 minggu, 3 minggu ni keadaan suci, jangan setubuh. Lepas pada tu, summa tahayudah. Lepas tu, biar mari haid sekali lagi. Biar tentu, kerana bila mari haid ni, artinya, anak tak ada dalam kandungan. Kerana anak ni bila ada dalam kandungan, perempuan tidak mari haid lagi. Jadi bila dia mari haid, masa kita cerai. Lepas tu bila dia cuci molek kita pun tak setubuh. Lepas tu dia mari haid pula. Sudah tentulah terjamin garanti bahawa anak tak ada dalam kandungan. Benar, kita tak ada dalam kandungan dia. Sudah dia cuci molek kali yang kedua tu, thumma insya'a talaqaha wa insya'a amsakaha. Bila mari cuci kali yang kedua, jangan cerai dulu, fikir dulu. Cerai ke, dak ke, cerai ke, dak ke. Islamnya tak beri peluang sangat kita ni orang panggil cepelak. Longgar mulut beruh, lidah mulut beruh gapun tak beri sangat. Masalah cerai ni sepama sebut tadi lah. Masalah cerai ni penting, serupa dengan penting dengan menikah juga. Sama-sama penting. Mikir panjang nak menikah cerai, nak menikah pun kena mikir, nak apa ni? Nak cerai pun kena fikir. So, الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة. Yang keduanya, kau nak bercerai juga, dia kena tentu atas sekali cerai. Dia ada salah lagi tengah tu, yang mewayak salah lagi, iaitu kita lah ni kahwin bergapun jadi lewat sikit. Lewat, mana kadang-kadang orang tu nak kata nanti dulu, nak menikah bergapun pun nanti universiti dulu, nanti habis universiti dulu. Lepas tu baru menikah. Lepas tengah-tengah universiti tu pula kenal lah. Kenal aku pergi kedai kopi, pergi restoran, pergi patah, pergi apa semua sekali. Seakan-akan nikah ni satu barang yang bahaya. Seakan-akan menikah ni barang bahaya. Dan setengah-setengah surat khabar pun waktu beg benda ni. Waktu beg bila menikah timbul masalah. Tubuh ni seakan-akan pada orang tak boleh bini lagi, bila ni nak bini tu dia mari tu gambaran, dia rebah lah kepala dia, macam-macam rebah kepala. Dia buat di surat khabar yang fikiran dia sudah dipengaruhi oleh orang Eropah. Kalau kita perhati, baca buku-buku perangai orang Eropah, memanglah dia takut semati nak bercerai. Nak menikah dia takut. Dia takut nak menikah orang Eropah, khususnya orang yang agama Kristian. Satu daripada sebabnya, hak tino ni, hak perempuan ni bila dia bercerai, maka mengikut orang Eropah bila dia bercerai, bila dia menikah, harta dia ni jadi automatiknya jadi dikuasai oleh untuk lelaki. Bila dia ada harta, dia menego ke belum pada dia menikah, dia dapat saka ke, dia dapat hadiah daripada mak pak dia ke, molek-molek harta duduk dalam tangan dia. Bila dia menikah, maka harta ni automatik duduk di bawah kuasa untuk lelaki lalu. Jadi bila harta kahwin betul benar ni jadi sebuah harta untuk lelaki kerana menikah dengan dia, maka dengan sendiri hak tino jadi tak sim nikah. Sayang ke harta. Untuk lelaki pun nak, harta pun nak. Untuk lelaki pun nak, harta pun nak. Jadi duduk hati tengok tunai hak nak menikah dengan aku ni PA molek ke PA uduh tu, dia nak bersaing dulu ni. Nak bersaing dulu, buat testing tengok sebulan, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun perangai hak nak jadi tok lelaki aku ni molek ke uduh. Sinilah timbulnya berderu mari ni. Berderu hak timbul girlfriend ke boy gapo semua sekali timbul sini dah. Jadi girlfriend ni, boyfriend ke gapo semua sekali timbul hasil daripada sebelah-belah nak buat testing, nak test tengok perangai hak tino ni setara mana, perangai hak yatan ni setara mana. Berdua mari. Benda lagu ni tidak perlu dalam kita sebagai orang Islam. Orang Islam tidak perlu buat teh mari. Kerana Islam beri peluang pada hak tino ni memiliki harta dia 100%. Beri peluang pada orang tino kuasai harta dia 100%. Dia nak jual, dia nak beri ke orang, dia nak beri siapa, dia kata mau ambil kemok lah harta hamba ni, gua ada tok lelaki dia lah. Tak ada apa-apa tok lelaki tak boleh kata apa. Dia tak boleh kata apa-apa buat begitu. Tak boleh. Harta kahwin ikut kahwin, muka dia nak bini nak lelaki yang kahwin ikut nak bini yang kahwin lah. Demo tanggungjawab. Tapi harta kawan tak seganggu. Kawan nak beri kadik kawan nak beri kemok kawan nak beri anak saudara kawan. Tak ada apa-apa. Itu dia duduk. Jadi masalah duk bimbang sangat nak menikah kerana orang putih bimbang nak menikah tak kena. Orang putih dia bimbang nak cari tok lelaki ni, bimbang takut harta ni boleh ke tok lelaki. Dia memang begitu sungguh. Cuma akhir-akhir ni ya.
Akhir-akhir dalam kira-kira tahun 1772 mengikut undang-undang Perancis. Jadi kira-kira mulai daripada revolusi dia. Situ dah baru ada itu sikit, kena sikit. Belum daripada tahun 1770 dalam kurun yang ke-18 lah. Kurun yang ke-18 ni bila berubah sikit undang-undang Perancis. Undang-undang Perancis baik, undang-undang putih baik, yang menjadi asal, yang menjadi Quran bagi kita sini. Kita sini orang Islam ni dia tepat batu undang-undangnya Quran tak jadi kan. Tapi orang Melayu lah ni tepat dia gantung dia bukan Quran, gantung dia pada undang-undang putih. Roma 3 tu yang menjadi tepat pergantungan undang-undang sini. Jadi orang putihnya Perancis baik orang putih betul sejak daripada kurun 1772 lah kemari barulah harta perempuan ni bila boleh tok lelaki perempuan tidak harta perempuan tidak boleh bulat-bulat ke tok lelaki 100%. Bukan ada secara kawalan sikit. Tu dia duduk. Itu benda ni memang termaktub dalam buku-buku sejarah perundangan. Tapi kita pahlala ni pun sejak daripada Islam kurun yang ke-7 hari tu sampai kelala ni, pahlala kurun 20 dia panggil, Islam beri peluang kepada perempuan memiliki harta dia 100%. Tak timbul masalah bimbang nak menikah, bimbang nak bersuami, tak timbul langsung. Maka apa jadi orang kita jadi takut-takut bimbang-bimbang tu apa nak menikah. Sedangkan menikah awal tu lebih baik dari segi maruah dan dari segi nak jaga maruah kita sebagai seorang perempuan lebih baik daripada kita duduk sebagai seorang gadis yang yang tidak ada orang yang bertanggungjawab kawal sebagai tok lelaki, ataupun lebih baik daripada kita berdua mari sedangkan barang ni barang haram bulat-bulat 100%. Tak betul cara ni. So, yang keduanya ay yaqtasira ala talqatin wahidah. Yang kedua kau nak bercerai juga, cerai sah sudahlah. Kau nak cerai sah sudah. Jangan aku ceramu 3 talak. Sebanyak bintang langit, kayu darat, buih laut. Jangan. Itu dia sebanyak sekali kau cerai demo sah talak sudah. Walaupun kita diberi peluang 3 cerai, tapi Islam nak daripada kita guna sah je. Jangan guna 3 sekali. Lianna tufidul maqsud. Yang pertamanya kata dia kan hasil dah maksud. Dah nak cerai sangat cerai. Cerai sah dengan cerai 3 serupa, sama-sama dia tak jadi bini kita dah. Jadi sekadar nak cerai dia sah dah cukup. So, wa yastafi raj'ata inna dima fil iddati. Yang keduanya kata dia bila kita cerai sah ni kita boleh ambil faedah dengan rujuk sekiranya kita ni menyesal dalam masa iddah. Tujuan Islam ni buat 3 tujuan ke apa? Tujuannya nak suruh kita cerai sekali dan lepas pada cerai ni cuba perhati sebelah-sebelah. Balik waktu tina setara mana susah dan balik untuk lelaki setara mana susah. Kalau kita cerai 3 sekaligus, lika susah, lika tak susah, pun tak boleh buat apa dah kita nya. Muka 3 habis licin dah. Tapi bila kita cerai sekali je, ketika tu kita ada pengalaman. Masa kita bercerai sekali ya berat balik. Holah nak duduk sekali dengan orang tina tak boleh dah. Muka kita cerai ada. Boleh jadi terpaksa kita kena makan nasi buku. Boleh jadi kita kena basuh baju sendiri. Boleh jadi kita kena dukung anak sendiri. Boleh jadi kita kena sapu hingu anak sendiri. Berat kerja ni. Dari dia ni, mungkin kerja aku ni. Lebih lagi kita orang lelaki ni basuh tu bangun pagi celak mata pergi cari makan. Bila pergi cari makan terpaksa tinggal rumah. Di rumah pula ada harta sikit sebanyak. Di rumah pula ada anak seorang 2. Di rumah pula ada mak hak tua, ada cik hak tua. Siapa dia nak layan mak hak tua, cik hak tua ni kalau tidak bini kita. Jadi dia ni. Ketika tu mikir kita, kalau setara ni tak boleh bercerai. Kena rojok rojok tu hak naknya. Rojok Jadi kalau mai 3 nak rojok guna. Tak boleh dah lah kena Cina buta. Cina buta biar dulu. Cina buta kau Melayu buta tu biar dulu. Ya anda tak Cina tu. Sudahlah Cina buta pula. Jadi walau bagaimanapun Islam nak pada kita bercerai sekali. Dia tak benar, dia tak bui kita. Kata tak boleh tidak bui kita cerai 3. Kerana daripada Allah Taala letak 3 tu memang ada hikmatnya. Hikmatnya supaya tiap-tiap orang belajar daripada masa perceraian tu, belajar tengok baik mau cerai. Lebih-lebih lagi ada sekarang lagi benda orang Melayu kita tidak buat. Iaitu bila bercerai, orang kita Melayu mula hamat balik. Dia balik. Cik dan mana kau cerai. Tak kena. Dia tak boleh. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Mu jangan hamat orang tinamu daripada rumah dia.
Islamnya meletak tarah rumah ni rumah reti tu. Walaupun kita jom beli, jom buat rumah, walaupun kita jom belanja buat rumah apa semua sekali, tapi bila kita berkahwin, dia senih rumah ni kepada reti tu. Walaupun tidak jadi hak reti. Dengan sebab kita bina dia. Harta tu jadi harta kita juga, rumah tu rumah kita juga. Tetapi dari segi orang panggil dari segi penilaian rumah tangganya, rumah ni Islam senih kat reti tu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, mu jangan halau keluar retin daripada rumah dia. Kerana hak jaga rumah ni sebenarnya retin. Kita ni jaga pejabat, jaga kedai, jaga ladang, jaga kebun tu kerja kita numpak jaga yang kita. Rumah tangga ni retin. Jadi biarlah orang retin yang menjadi bini kita tu berasa bahawa rumah ni rumah dia. Dengan sebab tu bila kita berkahwin dengan dia mari ke rumah ni, dia boleh jaga rumah dengan sepenuh. Dia sapu-sapu, dia bersih, dia bergapo, laksana barang ni barang dia dah. Jadi nak suruh orang Tino ni berasa rumah dia ni rumah dia. Dia jaga dengan sepenuh. Dia pun dengan sendirinya boleh layan dan molek ke tok lelaki. Mudah-mudahan dengan layan dan molek aku tok lelaki ni rumah ni jadi rumah aku semati. Gitu duduk. Tapi kalau kita sebab itulah Islam bila kita bercerai dengan seorang perempuan, dia tidak benar kita ambak balik rumah cik. Tak boleh. Dalam masa iddah tu, dia duduk situ. Makan dia, kita tanggung. Pakai dia, kita tanggung. Bil air, bil api, bil telefon. Semua kita berlaku betul-betul serupa kita berlaku bini dengan dia. Cuma je. Tak boleh tidur sekali. Kalau dah tidur sekali, sudah rajang. Gitu duduk. Jadi, macam kita klik kerja pun dia tu ada. Naik tangga pun dia ada. Nak turun tangga pun dia ada. Faham makan minum pun kita juga beli sayur awak balik, beli beras awak balik berapa. Jadi lama-lama mikir juga aku ni bodoh hidup tangga orang hak tidak bini aku. Baik rojok-rojoklah. Rojok tak nak. Tu dia duduk. Kata tu aku gotu berlaku begini aku rojoklah. Tu dia duduk. Islam tak benar. Cerai-cerai ni tak sih. Haknya kalau kita ni makan agama. Tidak payah dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang ni ke. Nak bercara berkono, patut kodi, saksi. Berapa orang? 8 ke 10 ke berapa? Saksi, berkotu, berani. Ini semua ni kiraan nak jaga orang dengan undang-undang. Tidak kiraan nak jaga orang dengan agama. Dia beza di antara undang-undang dengan agama. Undang-undang ni kerja dia duk jaga kat luar je. Pah ke hati perut tak ada. Undang-undang tak boleh buat. Siapa ke peringkat manusia ni isah pah ke hati perut tak boleh. Yang boleh buat luar dan dalam hanya agama. Itu dia duduk. Jadi kalau orang duk perhati satu persoalan. Nak boleh kau cerah kena pergi untuk qadi. Kau cerah juga kena denda berapa? 200 kau berapa? Katalah 100 kau berapa? 200 kau berapa? 300 kau berapa? Kena denda. Iyalah cerah tak jadi cerah. Kita katalah dengan sebab payah sangat nak cerah kena pergi untuk qadi lah, kalau begitu ni kena denda lah berapa, maka kita dua pun tak jadi cerah. Tapi masalah hati lah, ke mana hati? Adakah dengan sebab tak cerah agak maka hubungan kasih mesra di antara laki bini jadi? Dengan sebab tak jadi cerah kita tak lagi tok qadi kan? Kalau tak boleh cerahkan tak lagi tok qadi, hanya tak jadi cerah je, tapi hati jami lagi bahawa gadik molek kita dengan dia. Situ duduknya pula sekau lagi. Jadi masalah ni masalah kena perhati di segala segi. Di samping mengetatkan perceraian, dia Islam memang ketat dah. Dari segi perceraian cukup ketat dah dalam Islam. Dengan nerakanya, dengan dosanya berapa cukup dekat dah. Tapi bagi ambo tidak, bagi Islam, mana bagi orang Islam dia tidak boleh jaga, dia tidak boleh ketat mengenai cerai lebih daripada ketat hak ada dah. Kalau tebang buat ketat juga, tebang sangat tak jadi cerah, tapi hubungan laki isteri tak jadi molek juga. Kerana kita duduk didik rakyat kita dengan undang-undang, kita tidak didik rakyat kita dengan agama. Wa idza talaqa salatan rubbama nadima. Kata tapi sebaliknya kalau dia cerah sampai 3 sekaligus, start 3 selalu, rubbama nadima, boleh jadi dia sesat. Fayahtaju ila an yatazawwajaha muhallilun. Ni Cina betul. Bila sesat nak ambil balik dia. Tak boleh dia buat cerah 3 dah. Pandai buat lagu mana? Nak bini dengan orang lain, dia ingat ke dia.
nak ambil dia cerai 3 dah, anu buat berana. Ketika tu kata dia, berajaklah untuk kahwin balik dengan si perempuan tadi muhallil, kanduk pada Cina buta. Muhallil Cina buta lah. Mau tak mau kena cari Cina buta juga. Muhallil jom halal. Wa ila sabri muddatan. Daripada tunggu pula sekejap. Kena cari Cina buta dulu, mana khabar di mana gak ada Cina buta kena cari rata dah sekali. Lepas tu wa ila sabri muddatan, kena tunggu pula. Lepas pada Cina buta ni cerah, kena tunggu 3 bulan pula. Jadi satu masalah, tak ada pasal-pasal. Bendanya dia boleh kita cerah sekali je, lepas tu esok kan boleh rojak lalu, ataupun seminggu 2 boleh rojak lalu, boleh rojak lalu esok kan tak payah cari Cina buta. Tapi main cerah 3 sekaligus, pas kalau hati ni terikat juga dengan dia, budi bahasa dia ingat kau adik ipar, ingat kau tok tua, ingat apa tu, tok tua berapa ni, malu mata, sudah kita apa kapai orang panggil, akhir sekali cari rata Cina buta mana, pas kena tunggu 3 bulan pula nak boleh kau menikah dengan dia pula. Sedangkan wa aqdul muhallil manhiyun anhu. Ni tuan kitab kita ni terang jelas disebut. Sedangkan akad Cina buta ni dilarang. Akad Cina buta, menikah Cina buta lah. Akad nikah cara Cina buta ni manhiyun anhu, dilarang. Dan Nabi sebut dalam hadis dia at-taisul musta'ar. At-tais maknanya bapak jantan. Bapak jantan yang dipinjam. Mana kita cari Cina buta ni betul-betul tadi ambil kambing, bapak kambing dia memetai, jantan kambing kawin. Begitu lebih kurang. Cara Nabi sebut tak molek dah. Tapi tak ada arah dah dalam pekoh-pekoh kita ada. Dalam pekoh kita ni beri peluang. Makna dari segi hukum zahirnya memang boleh. Dari segi hukum zahir. Cari Cina buta, royak ke dia, Arab dia tak payah sebut lah. Dia kata kan, mau nikah malam ni, mau cerah lalu lah. Kalau tidak, kita tak pala lah berapa semua sekali. Kawan ni pun menikah, lepas tu setubuh. Kalau tak setubuh, tak jadi juga. Dia kena menikah, kena setubuh, kena berapa. Lepas kalau Cina buta tu pula, bahasa Cina celek pula, tak cerah dia kan. Susah. Kalau tak cerah dia, susah pula. Jadi timbul masalah banyak. Jadi menikah buta ni dari segi hukum pekohnya, hukum pekoh saja memang betul, sah. Tapi dengan sebab pekoh-pekoh ni Islam, dan Islam ni apa saja undang-undang, apa ni hukum dia tidak main zahir saja dak. Dia bercampur dengan batin. Kerana Islam ni agama mari langit untuk orang. Dan orang-orang ni zahir, batin. Zahir pun orang, batin. Mana kalau sebut kata orang, dia tidaklah pada tubuh badan saja dak. Tubuh badan campur dengan ruh. Allah panggil orang. Oleh yang demikian, Islam sebagai agama mari langit untuk manusia, maka dia mesti ra'i 2 perkara. Hak dia zahir pun dia kena ra'i, hak ruh pun dia kena ra'i. Jadi kalau kita ra'i bagian tubuh saja, pekoh saja kita panggil, tu jadi law, jadi undang-undang. Undang-undang ni dia guna tubuh je, dia tak boleh serap masuk ke dalam. Jadi tapi dengan sebab Islam ni tidak law, tidak bahkan dia pekoh Islam, maka Cina buta ni memanglah tak boleh. Kerana Cina buta ni habis nelan dia ikut luar saja, dia tidak ikut zahir. Kerana Islam, kerana menikah dalam Islamnya, selain daripada kita nak ambil perempuan yang mari tak umur kita nak pula mawaddatan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa tu? Duduk pada ayat tu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dia tiga tujuan kahwin. Pertama, litaskunu ilaiha. Apa nama ni? Supaya kamu sukun. Allah Ta'ala buat arti nak suruh orang jantan ni merasa sukun. Sukun maknanya tenang hati. Bila kita ada isteri, tenang hati. Isteri lagu mana? Isteri ya perempuan yang ada kita sama-sama. Adakah orang Cina buta ni dia boleh tenang hati? Cina buta sendiri adakah tenang hati dengan sebab dia boleh bini semalam Mana dia tenang hati? Dia boleh bini semalam pagi esok aku kena cerah. Jadi boleh jadi dia gelisah lebih hebat daripada dia belum nikah lagi. Kalau belum nikah molek-molek duduk saja tu, mari orang tahu bini semalam Jadi nak gelisah sama banyak. Jadi falsafah Islam untuk sukun, untuk mendapat ketenangan jiwa pada lelaki ini tidak ada dalam Cina buta. So, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan di samping hati tu lelaki pula jadi tenang molek kerana boleh bini yang tidak terdapat pada Cina buta, Allah Ta'ala buat pula mawaddatan warahmah, timbul kasih mesra dan rahmat satu sama lain. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan,
Mana naluri cinta kita tu dapat kita curah sepenuhnya kepada isteri kita, dan naluri cinta isteri kita dapat dia tumpah sepenuh pada tok lelaki. Jadi dia ni, kok cinta kita manja, kita bergapo, kita patut nak tidur atas riba, kau bergapo patut nak berdakat, patut nak bergapo tu tak ada pada Cina buta. Cina buta dakat semalam nak tumpah cinta, nak manja pun semalam tu je. Pagi esok tak boleh tidur atas riba, nak beriba bergapo tak ada lah. Jadi falsafah nikah dalam Islam tidak wujud dalam Cina buta. Dengan sebab itulah Cina buta ni dilarang duduk. Begitu juga rahmat, kesian belah. Tok lelaki nak tunjuk kesian pada bini, nak tunjuk kesian pada anak, nak tunjuk kesian pada cucu. Tak ada peluang. Moga semalam je. Nah situ duduk. Ini semua ni para hadirin semua benda-benda yang terang jelas. Cina buta memang tak boleh. Baru ni ada satu orang mari tanya ambo. Malam ni dia ada, kau tak ada malam ni tahulah, tapi ambo tidak nak sebut nama lah. Ambo tidak nak sebut nama, ambo tidak nak royak kampung mana kampung, tapi dia mari nak tanya masalah Cina buta. Dia kata adik dia ke kakak dia bercina buta. Satu masa dulu bercina buta dapat anak 4 orang, kau 3 orang ada. Duduk keadaan molek boleh anak 4 orang ke 5 orang. Rupa-rupanya perempuan ni dengar mengaji 2 anak, tak tahulah. Dia dengar Cina buta ni tak boleh. Tak baik apa semua. Mulalah gelisah. Dia menyebabkan dia tak mahu tok lelaki, tak saya balik rumah minta cerai lah begitu. Nak gano ni barang anak 4-5 orang dah. Mana Cina buta ni 4 tahun 5 tahun dah. Lo ni sekat mengaji ni sedar bahawa barang ni barang tak boleh. Dia nak gano. Ambo selama ni duk jawab kat orang Cina buta ni tak boleh. Dekih ni boleh anak dapat nak gano. Orang kata boleh. Nak gano dah. Orang boleh nak gano dah bang sudah dah. Orang panggil dia seluk paksiku. Dia nak gano dah. Apa habis cinta. Rakyat boleh balik pelik rakyat ke dia kata hak lepas dah tu kira lepas dah lah. Dan kalau ada berasa kesal, berasa susah tu Allah Taala ampunilah insya-Allah. Salahnya tidak salah di kita kan ada tu guru rakyat barang ni barang boleh. Barang boleh. Dan memang dalam kitabnya ada semati benda ni boleh. Dalam kitabnya ada. Jadi kitab hak bahasa mementingkan fiqh semata-mata. Dasar kepada fiqh ni bila ada ijab, bila ada qabul, bila ada saksi, bila ada wali, boleh lah. Hak dalam perut orang yang bergapo semua tu dia buat kejam mata sebelah apa panggil? Kejam mata sebelah. Bahasa kejam mata sebelah ni lah. Apa orang panggil masalah tak sesat semua ni. Jadi dia serupa dengan masalah gagadah juga. Gagadah ni tak panggil demo Cina buta. Melayu buta pun tak. Sama-sama buta belaka tu. Pegang gadah hak kita pegang. Mu nak ambil piti aku boleh, nak butai piti aku, tapi tanah mungkin biar aku pegang lah. Setakat kita pegang tanah padi orang, memang boleh. Memang boleh. Mu nak pegang nak ambil piti aku 1000, boleh. Tapi tanah padimu wak hari kat aku. Sekadar cagaran, boleh. Tapi padi dia tak boleh kita ambil. Padi dia tu kena beri ke dia juga. Kena beri ketua padi tu, tuan tanah tu. Supaya dia ketai padi, dia jual padi, boleh bayar balik piti kita. Pak kita kata kita je boleh bergapo? Boleh pahala. Kita je boleh bergapo? Kalau setara tu boleh bergapo piti duduk tangan dia, kawan boleh bergapo? Boleh pahala. Dia tidak Islam kan? Dia mau rasa dia tak percaya pada dosa pahala ni. Dia mau percaya pada dosa pahala, pahala tu boleh demo. Kalau demo nak ambil padi, arti demo tidak percaya pada pahala ni wujud di akhirat kelak. Bila tak percaya pahala ni lah orang panggil yukadzibu biddin ni. Yang dusta ke agama. Kok dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Muhammad mu tahu ke tidak orang bakit bahu dengan agama. Kalau mu nak tahu ke bahu dengan agama siapa dia? Orang tak madukan anak yatim, orang tolak anak yatim. Jadi kita kata Allah, dapat ke tak madukan anak yatim lakum dusta ke agama. Kita tak bakit pelawak sekali abuk ke agama. Kita tak bakit dusta sekali abuk, kita tidak has sekali abuk. Tetapi Islam bila kita tak peduli kepada anak yatim, dia anggap kita ni membohong ke agama. Tuk guru kita dalam kitab-kitab tafsir dia royak apa Allah Taala kata kita ni membohong ke agama sekiranya kita tak memadukan anak yatim. Walaupun kita semayang, walaupun kita puasa, walaupun kita muka nak tahu, pun dikira kita ni membohong anak yatim juga. Kerana kata dia gini, orang tak selayan anak yatim, dasar pada anak yatim ni tebal kita pera dia pun tak boleh makan jasa. Tahu batu kelubuk. Sebagai tahu batu kelubuk raih lung. No. Tak boleh tupai sikit abu. Kalau tahu sabuk tu boleh tak? Boleh kita bawa rakit lagi dia ni.
Anak yatim tak boleh. Jadi bila kita tak silayankan anak yatim dasar pada anak yatim tak boleh tupai, arti dia tak percaya pada pahala. Tak percaya pada pahala, tak percaya pada dosa, pahala buat baik, dosa tak buat baik, dia tak percaya. Bila tak percaya ke dosa pahala kan, arti dia tak percaya pada inti sari agama. Agama dia beza dengan undang-undang biasa ni, kerana undang-undang tak boleh royak dosa pahala kita. Buat gani boleh pahala, bukan kerja undang-undang. Agama je boleh royak gani, buat gani boleh pahala, gani boleh pahala. Sebab gapo beza demo orang beragama dengan orang tidak beragama? Kalau demo tidak madukan anak yatim. Kerana anak yatim ni kalau kita padu dia boleh pahala. Jadi Nabi kata kalau mau pegang anak yatim, maka mu mengaku akhirat keluar dari syurga supaya jari tunjuk dengan jari tengah ni, dekat-dekat rapat-rapat. Tiba-tiba kita jari tak ada lah benda percayaan kita pada pahalanya. Orang tak ada. Begitu juga ni masalah gadah. Masalah gadah. Gadah Islam beri peluang kepada kita pegang cagaran. Sekadar mana yang kalau dia tak bayar, aku jual tanah ni. Mu tak bayar PT aku dalam tipu 2 bulan janji ni, tahun ke 2 tahun aku jual tanah ni, PT hak dia aku ambil, hak lebih aku kembali. Tapi melak tanah kita pegang, mau batu kita pegang, goto kita pegang, pak kita dah ambil guna barang ni, orang panggil riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahiya riban. Maka sebagai gadaian yang boleh manfaat, riba namanya. Padi hak kita ketai kita makan duit riba. Duit hak kita luruh kita ambil kita riba. Nyo kita naik nyo hok pegang gada riba. Rumah batu hok kita pegang gada apa kita ambil kita sewa riba. Kenapa? Kerana tu biar walau bagaimanapun arti kita tidak percaya pada pahala. Jangan ada soal boleh gapo PT 2-3 ribu di tangan dia kita saja. Itu soalan ceti, bukan soalan orang Islam dah. Ceti memang dia nak gitu, bukan dia tak reti pahala dah. Bukan dia reti dosa pahala, bukan mereka ceti. Kita orang Islam ni kita reti dosa pahala, maka kenapa kita tak soal boleh gapo? Itu dia. Begitu juga bukan ni. Bergada, Cina buta, ni jenis orang yang tidak percaya kepada dosa pahala. Allah Akbar, kata dia sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.